Bila seseorang selalu berbuat baik dengan kita, terkadang kita perlu menggunakan asas matematik untuk menilai sesuatu hal itu. Ada orang berbuat baik atas sebab membuat kerja amal dan membantu dengan ikhlas. Yang perlu kita telitikan adalah terkadang orang membantu atau membuat kebaikan dengan kita pasti ada sebabnya, antara baik atau buruk. Mengapa saya katakan demikian? Kerana saya juga punya pengalaman tentang ini. Saya rasa Anda juga punya pengalaman seperti itu. Kongsikan di ruangan komen bagaimana pengalaman Anda itu. Sebagai contoh dan contoh paling senang difahami, ketika seseorang ingin mendekati seseorang atas tujuan ingin menjadikannya kekasih, sudah pasti seseorang itu cenderung berbuat baik dengan target tersebut. Sedikit kejahatan pun dia tidak perlihatkan yang akhirnya si target lama-kelamaan akan suka atau jatuh cinta. Contoh lainnya, jika seseorang ingin berbuat jahat, ingin merosakkan kebahagiaan seseorang, dia akan rencanakan strategik yang cukup tersusun. Anda tidak akan perasan ini jika Anda tidak menggunakan asas matematik. Ibaratnya, Anda hanya menggunakan tambah atau positif. Tolak, darab, dan bahagi Anda tidak gunakan. Akhirnya Anda menjadi mangsa. Ramai orang selalu berkata sentiasa positif. Ini benar, cuma ramai yang tidak faham kata-kata itu harus bergantung situasi. Sebagai contoh, ada orang ingin meminjam Anda kewangan dalam jumlah yang banyak. Saya rasa Anda tidak akan positif. Otomatik Anda akan wow. Lain macam, ya kan? Mengapa Anda tidak meminjamkan saja? Kerana Anda berasa tidak masuk akal atau Anda perlu memikirkan Anda sendiri tidak ada lebihan simpanan? Benar tidak, sahabatku? Sekarang Anda sudah paham bagaimana menggunakan kata-kata itu. Kata-kata itu biasanya diringkaskan, dipendekkan, dan disimpelkan. Kesimpulannya, kata-kata itu bergantung situasi atau keadaan di mana perlu atau tidak. Oleh yang demikian, sahabatku, sentiasa gunakan asas matematik di dalam kehidupan kita. Asas matematik ini biasanya tidak ramai yang menggunakannya dalam kehidupan. Biasanya hanya bila ke kedai barulah menggunakan asas matematik dengan mengira budget cukup atau tidak. Sedarilah sahabatku, dalam semua hal juga pentingnya asas matematik. Saya akan berikan contoh ringkas bagaimana pentingnya asas matematik dalam hidup melalui tambah, tolak, darab, dan bahagi. Semoga Anda mudah fahaminya. Yang pertama adalah tambah. Contohnya seseorang melakukan kesalahan, akhirnya dia membuat keputusan tambah nilai kebaikan dalam hidupnya. Tetapi biasanya orang akan berkata, saya ingin berbuat baik. Sebenarnya elemen tambah yang dia gunakan, dia menambah nilai kebaikan. Oke, selain itu kita boleh tambah elemen penting atau elemen positif dalam hidup kita. Dalam situasi negatif, kita boleh guna tambah nilai positif dalam situasi tersebut. Ingat ini sahabatku, bergantung keadaan. Yang kedua adalah tolak. Saya suka gunakan ini tolak, kejahatan. Contoh, seseorang selalu berbuat kebaikan tetapi dia berniat jahat. Dalam hal ini kita perlu menggunakan tolak untuk unsur-unsur yang kurang baik. Biasakan guna asas-asas matematik dibandingkan menggunakan keinginan. Menggunakan keinginan adalah kehendak atau kemahuan. Menggunakan tambah adalah penyelesaian seperti matematik. Sama seperti video ini. Jika video saya ini memberi tambah nilai dalam diri Anda, tidak salah jika Anda memberikan saya like, share, dan subscribe. Terkadang kita bersyukur melalui cara itu. Sebaliknya, jika video saya ini menolak nilai dalam diri Anda, silakan dislike, tidak apa-apa. Yang ketiga adalah darab. Saya suka gunakan darab ini sebagai menggandakan kebaikan. Darab sangat mirip dengan tambah, cuma darab ini apabila digunakan sangat tinggi nilainya. Sebagai contoh, dalam kehidupan kebaikan tidak harus dilakukan secara kecil-kecilan, tetapi perlu digandakan lebih banyak. Anda perlu berhati-hati dengan darab. Misalnya, Anda menggandakan makanan yang tinggi kolesterol, bahaya jadinya. Sebab itu pentingnya 4 asas matematik ini dalam menilai satu hal atau membuat keputusan. Yang keempat adalah bahagi. Saya suka gunakan ini sebagai keadilan. Prinsip bahagi mengajar kita tentang keadilan dan keseimbangan. Sebagai contoh, dalam situasi di mana seseorang telah berbuat baik tetapi juga melakukan kesilapan,
kita perlu menilai kebaikan dan kejahatannya secara berasingan. Kita tidak boleh menghukum seluruh perbuatan seseorang hanya berdasarkan satu kesilapan tanpa mengambil kira kebaikan yang telah dilakukan. Sebaliknya, kita juga tidak boleh mengabaikan kesilapan hanya kerana banyak kebaikan yang telah dilakukan. Bagaimana setakat ini? Adakah anda cukup faham tentang menggunakan asas matematik dalam hidup? Saya berharap anda mendapat cara baru dalam menangani atau membuat keputusan yang lebih adil dan betul. Wahai sahabatku, prinsip asas matematik ini sangat-sangat membantu kita dalam berfikir. Kembali pada cerita awal tentang kebaikan. Seperti dalam video ini mengajar anda tentang asas matematik dalam hidup, saya menggunakan prinsip darab dalam video ini, yaitu mendarabkan kebaikan. Lebih ramai yang terinspirasi, lebih banyak pahala. Tak gitu sahabatku? Anda juga boleh kongsikan video ini kepada teman anda, saudara mara, sahabat anda. Itu bermaksud anda menambah nilai baik dalam hidup anda. Ini ada hubung kaitnya dengan hukum tabur tuai. Begini sahabatku, di rumah anda sudah pasti ada prinsip atau undang-undang tersendiri. Apabila saya ke rumah anda, saya membuat suka hati. Saya rasa anda akan memarahi saya. Kerana anda punya budaya sendiri, kebiasaan sendiri, dan prinsip tersendiri di rumah anda. Oleh itu sahabatku, di dunia ini juga punya prinsip dan undang-undang, yaitu hukum tabur tuai. Ringkasnya, apa yang anda taburkan, itulah yang anda tuaikan. Ini tidak berlaku segera, tetapi ini ibarat anda menabung. Apabila tabungan anda penuh, anda akan menuainya. Jadi, jika anda kongsi video ini kepada ramai orang, anda sudah tambah tabung kebaikan anda. Tahniah sahabatku. Okey, tentang kebaikan. Tidak semestinya kebaikan itu adalah baik. Terkadang kebaikan itu mempunyai isi kejahatan. Jika seseorang berbuat baik dengan anda, cuba fikirkan alasan mengapa dia berbuat sangat baik. Pasti ada sebabnya. Gunakan asas matematik, tetapi jangan panjangkan fikiran negatif itu. Cukup anda cuba fikirkan sekejap mengapa dia berbuat baik. Jika dari lubuk hati anda tidak menemui apa sebabnya atau kemungkinannya, sudah cukup. Tidak perlu dipanjangkan kerana anda sudah mempunyai jawabannya adalah tidak ada yang menjadi sebabnya. Cukup anda katakan semoga baik-baik saja. Saya cuma risaukan anda masuk perangkap kerana strategik orang jahat mengalahkan profesor. Yang lebih mengerikan adalah penjahat tidak akan memberitahu niat dia jahat. Anda kena ingat itu sahabatku. Saya doakan semoga anda dan saya sentiasa dijauhkan daripada niat tidak baik. Amin. Rasanya sampai di sini sahaja video ini. Jika video ini ada kekurangan, maafkan saya sahabatku. Saya juga insan biasa. Saya berniat sampaikan kebaikan, pesan ikhlas apa adanya. Saya tahu saya juga manusia biasa. Di sini sangat mudah sekali anda menerimanya atau tidak, keduanya tidak ada masalah. Dengan itu saya akhiri jutaan terima kasih sahabatku.